Awal pagi ini, kita dikejutkan dengan satu keputusan yang agak luar biasa, yang pasti membuatkan pengikut-pengikut, yang pasti membuatkan semua pemerhati politik, khususnya yang mau meneliti dan mau tahu apa sedang terjadi dengan penyiasatan dan pendakwaan kes 1MDB. Tapi sebelum itu, seperti tagline biasa, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde. Hari ini kita akan membongkar pula satu lagi isu yang sedang hot. Media-media massa sedang hot, sedang tweet, sedang berbincang, sedang memberikan komen tentang isu yang amat luar biasa ini. Apalagi kalau bukan gesaan supaya perbicaraan kes 1MDB disegerakan di Malaysia. Mereka mengambil contoh ataupun mengambil background yang berlaku di Amerika Syarikat, di mana isu 1MDB telah pun selesai dibicarakan di sana sehingga Roger Ng telah disabitkan bersalah. Oleh sebab itu kemarin Muhyiddin Yassin menggesa supaya perbicaraan 1MDB di Malaysia disegerakan. Menurut beliau perlu disegerakan untuk supaya rakyat Malaysia tahu dan tidak lebih keliru tentang apa yang sedang berlaku di dalam perbicaraan tersebut. Itu berlaku kemarin dan saya setuju dengan Muhyiddin Yassin. Bagaimana dengan Anda semua? Adakah Anda setuju supaya 1MDB ini dipercepatkan? Kerana apabila perkara ini, menurut saya, kalau kes ini terus-menerus dibiarkan lama dan mengalami masa yang lama untuk dibicarakan, ini semua akan lebih membuatkan rakyat akan hilang kepercayaan, rakyat akan hilang minat, dan akhirnya rakyat tak peduli lagi dengan sesiapa. Inikah yang kita mau? Dan menurut Sabuddin Hussein, mungkin langkah, Sabuddin Hussein mengatakan mungkin langkah melengah-lengahkan kes perbicaraan ini adalah untuk menunggu menunggu PRU 15 untuk diadakan barulah dipercepatkan. Apakah ini adalah motifnya menurut Sabuddin Hussein? Beliau mengatakan bahwa perkara ini akan lebih membuatkan rakyat akan keliru dan dikelirukan lagi. Jadi menurut Sabuddin Hussein, tindakan melengah-lengahkan ini adalah untuk kepentingan orang-orang tertentu, khususnya dalam klaster mahkamah. PRU 15 mau dipercepatkan bukan karena untuk kebaikan rakyat. Menurut Sabuddin, ini adalah untuk kebaikan, memberi manfaat kepada klaster mahkamah. Tapi hari ini seorang pemimpin ahli parlimen juga turut menggesa supaya perbicaraan Roger Ng dipercepatkan di Malaysia. Jangan ditangguh-tangguh lagi menurut ahli parlimen tersebut, kerana menurutnya tidak perlu menunggu keputusan rayuan Roger Ng di Amerika Syarikat barulah perbicaraan di Malaysia diteruskan. Kerana menurut ahli parlimen ini, yaitu Lim, beliau mengatakan sekiranya kita menunggu rayuan daripada Amerika Syarikat, ini bermaksud kita sedang tunduk kepada undang-undang di Amerika Syarikat. Menurut beliau tak perlu tunggu keputusan rayuan Roger Ng barulah diteruskan perbicaraan 1MDB di Malaysia. Patut diteruskan katanya. Buat apa nak tunggu keputusan daripada Amerika Syarikat? Siapa Amerika Syarikat untuk menentukan keputusan undang-undang di Malaysia? Kalau keputusan di Amerika Syarikat dah disabitkan, nak tunggu apa lagi kan? Atau adakah ini akan menyebabkan penangguhan ini akan lebih lama dan akan lebih memakan masa? Saya menyokong kedua-dua gesaan ini supaya perbicaraan 1MDB ini disegerakan, kerana perkara ini akan membuatkan Malaysia kembali lebih dihormati oleh seluruh dunia. Ahli parlimen kepung itu, yaitu Lim Lip Eng, menggesa supaya Peguam Negara Idrus Harun menyambung semula tindakan undang-undang terhadap bekas jurubank Goldman Sachs Roger Ng. Kerana seperti kebanyakan rakyat Malaysia menurut Lim, yang prihatin kini mengikuti berita ini dengan teliti.
dan beliau amat kecewa dengan maklum balas Peguam Negara terhadap sabitan jenayah seorang bekas juru bank yang terlibat dalam skandal 1MDB. Selepas Eng disabitkan pada hari Jumaat oleh juri Amerika Syarikat pertuduhan rasuah berhubungan 1MDB, Peguam Negara menyatakan bahwa Malaysia perlu menunggu sehingga dia menyelesaikan haknya untuk merayu di Amerika Syarikat sebelum meneruskan prosiding undang-undang terhadap bekas juru bank itu, kata Lim dalam satu kenyataan. Pemimpin DAP itu berkata pihak berkuasa Malaysia sepatutnya meneruskan prosiding undang-undang terhadap Eng. Apabila perintah ekstradisi ke Amerika Syarikat tiba, Eng memilih untuk dipindahkan ke Amerika Syarikat untuk perbicaraannya di Malaysia ditangguhkan. Perbicaraan Roger Eng tidak boleh ditangguhkan lagi, kata Lim. Dia mempersoalkan sama ada dengan membenarkan Eng menyelesaikan rayuan di Amerika Syarikat terlebih dahulu. Idrus secara tidak sengaja menimbulkan tanggapan bahwa undang-undang Malaysia tunduk kepada undang-undang Amerika Syarikat. Idrus harus segera mendapatkan penghantaran pulang Eng, dan perintah juga harus diberikan untuk mendakwa rakyat warga Malaysia Eng yang terlibat semasa pembicaraan mahkamahnya di Amerika Syarikat, kata Lim. Semalam, bekas Perdana Menteri juga yaitu Muhyiddin Yassin berkata dia juga mahu perbicaraan 1MDB di Malaysia disegerakan. Walaupun tidak menyebut nama tertentu, ia dipercayai merujuk kepada seterunya yaitu Najib Razak. Selain kes 1MDB, Najib juga dalam rayuan terakhirnya untuk kes rasuah berkaitan SRC Internasional. SRC ialah anak syarikat 1MDB. Itulah dia isu paling hangat pada pagi ini. Tapi sebelum kita berpisah, ingin saya kongsikan dengan kamu semua. Saya baru siap menonton tadi debat antara Rafizi dan juga Lokman Adam tentang kes isu 1MDB 1 tahun yang 2018 dahulu. Apabila melihat rekaman itu semula di YouTube, nampak sangatlah Rafizi sekolahkan Lokman Adam. Apabila isunya mengatakan aset 1MDB jumlahnya sekian, sekian, dan sekian, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Lokman Adam. Saya juga tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Rafizi Ramli. Amat mendukacitakan apabila perdebatan yang amat ditunggu Malaysia itu menjadi hambar karena ada pihak yang hanya bercakap tahu tetapi faktanya jauh ke longkang, berenang ke laut, tak tahulah faktanya dikutip dari mana. Dan akhirnya apa yang terjadi, satu pihak yang saya katakan itu Anda tahu siapanya orangnya, akhirnya tercedok entah berapa kali terkedu-kedu. Jadi kita tunggu nanti debat antara Rafizi bersama dengan Anwar melawan Najib, 2 lawan 1. Kalau ini jadi kenyataan, harap nanti Lokman Adam juga di sana mendengar debat tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai telunde. Kita jumpa lagi. Bye-bye.